surah Hadid hingga surah Tahrim, dia ada 10 surah serangkai, iaitu 10 surah yang ada hubung kait satu sama lain. Kebanyakan surah-surah ni bermula dengan tasbih tauhid. Kebanyakan surah-surah yang kita akan baca dalam 10 surah ni bermula pada surah Hadid hingga surah Tahrim ni tasbih tauhid. Kandungan dalam surah Hadid ini, surah pertama dengan kandungan pada surah yang ke-10 sama saja, iaitu ada 2 perkara penting, infak dan jihad. Dalam surah Hadid, surah pertama, dan surah yang ke-10 surah Tahrim, ada 2 perkara penting, iaitu tauhid dan jihad, infak dan jihad. Di celah-celah di antara surah pertama dengan surah yang ke-10 ada 8 surah. 8 surah lagi itu bagi 2. 4 surahnya mengenai jihad, 4 surahnya mengenai infak. Surah Hadid hingga surah Tahrim dia ada 10 semua kali. Dalam surah Hadid ada kedua-dua, infak dan jihad. Dalam surah Tahrim pun ada dua, infak dan jihad. Manakala 8 surah lagi bagi dua-dua, 4-nya jihad saja dan 4 lagi infak saja. Kemudian surah 4 ini berselangi dengan tasbih. Kemudian 8 surah ni berselangi dengan tasbih. Jadi ada 4 surah yang bermula dengan tasbih, dengan cara berselang. Nak beritahu kepada manusia, umat manusia ini, infak dan jihad untuk tauhid. Infak dan jihad bukan maksud asal. Maksud asalnya tauhid. Jihad kerana menyebarkan tauhid, infak kerana menyempurnakan jihad. Asalnya manusia mengesahkan Allah. Untuk supaya semua manusia mengesahkan Allah Ta'ala, orang yang sudah mengesahkan Allah Ta'ala ni kena ajak orang lain supaya dia juga turut mengesahkan Allah. Atas tujuan ini kena jihad. Bagi keperluan jihad kena infak. Dari surah ni, surah Hadid ni sendiri, kita bagi 2. Ayat pertama hingga ayat 24 bahagian pertama. Ayat 25 hingga akhir bahagian kedua. Surah Hadid ni bagi 2. Ayat pertama hingga ayat 100 hingga ayat 24 bahagian pertama surah Hadid. Ayat 25 hingga akhir bahagian kedua surah Hadid. Bahagian pertama ni mengenai infak. Bahagian kedua surah ini mengenai jihad. Bahagian pertama, bahagian infak ini ada 5 sebab kenapa infak perlu dibuat. 5 sebab kenapa infak perlu dibuat. Diperjelaskan satu persatu, walaupun tajuk berlainan, tapi atas dasar infak. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi bermula surah-surah ini dengan tauhid. Mentasbihkan Allah. Banyak mentasbihkan Allah, mentauhidkan Allah. Baik dari segi ucapan, baik dari segi kehidupan. Keadaan makhluk di lapisan langit dan bumi, semua makhluk. Mentauhidkan Allah Ta'ala, semua makhluk lapisan langit dan bumi. Wa huwal aziz, dan Allah Ta'ala itulah maha perkasa, al-hakim, maha bijaksana. Dia bersifat maha perkasa lagi maha bijaksana.
Lahu miliknya lah mulkus samawati wal ard, kerajaan lapisan langit dan bumi. Yuhyi wa yumiit, dialah menghidupkan, wa yumiit, dan dialah mematikan. Bukan menghidupkan, mematikan sahaja, bahkan wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa penuh di atas segala sesuatu yang mungkin. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin, dialah yang mula-mula, dialah yang akhir di segi wujud. Tidak ada wujud sebelum dia. Wal zahir wal batin, dialah yang zahir dan dialah yang batin. Yang zahir ni kudrat dia meliputi segala-gala, yang batin ilmu dia mengetahui segala-gala. Yang zahir ni kudrat dia meliputi segala-gala. Wal batinu, dialah batin, ilmunya meliputi segala-gala. Wujud dia awal, wujud dia akhir. Kudrat dia zahir dan juga ilmu dia batin. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui akan segala sesuatu. Nabi SAW bersabda dalam surah Mufassal ni, ada satu ayat yang lebih baik, lebih afdal daripada 1000 ayat lain. Ini ayat dia, wal awal wal akhir. Dia lebih afdal daripada 1000 ayat lain. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam, dialah Allah yang telah mencipta lapisan langit dan bumi dalam tempoh 6 hari. Thumma stawa 'alal 'arsy, kemudian bersemayam ialah di atas arasy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi, ini tentang ilmu Allah yang sempurna. Dia yang maha mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, bijian, air hujan, dan khazanah-khazanah dan orang yang mati. Wa ma yakhruju minha, dialah yang maha mengetahui apa yang keluar daripada bumi. Wa ma yanzilu minas sama', dia juga maha mengetahui apa yang turun daripada langit. Wa ma ya'ruju fiha, apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan ilmu Allah Ta'ala bersama kamu di mana saja kamu berada. Wa huwa sini, ilmu Allah Ta'ala bersama kamu di mana saja kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Ta'ala sentiasa melihat apa yang kamu lakukan. Lahu mulku samawati wal ard, milik Allah lah kerajaan lapisan langit dan bumi. Yang ini kejadian-kejadian besar. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Yulijul laila fin nahari, memasukkan malam ke dalam siang. Wa yulijul nahara fil lail, memasukkan siang ke dalam malam. Dalam tafsir kata, apabila Allah memasukkan bahagian malam ke dalam siang, siang jadi panjang. Memasukkan juzuk siang ke dalam malam, malam jadi panjang. Setengah-setengah waktu malam je panjang, waktu musim sejuk. Siang panjang, waktu musim panas. Wa huwa alimun bi dzati sudur, dan Allah Ta'ala dia maha mengetahui apa-apa yang rahsia dalam hati-hati manusia. Sebab pertama infak. Ayat 7 ni sebab pertama infak. Infak atas dasar tuntutan keimanan. Infak asalnya Allah Ta'ala beritahu apabila kamu infak, Allah akan ganti banyak di syurga. Jadi infak ini atas dasar keimanan seseorang. Kerana kepercayaan dia kepada janji Allah, maka dia infak. Jadi infak ini alamat kepercayaan, dipanggil kepercayaan seseorang atas janji Allah. Banyak mana dia yakin pada janji Allah, banyak tu dia infak. Lemah keyakinan dia, lemah infak. Jadi infak sendiri alamat keyakinan dan keimanan seseorang. Aminu billahi wa rasulih, hendaklah kamu beriman sungguh-sungguh kepada Allah dan Rasulnya dengan infak dan jihad. Yani wa anfiqu, wa tafsirnya, yani wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, kamu nak infak hatta ya Allah Ta'ala bagi pada kamu berkuasa penuh padanya masa ini, masa hidup ini. Apabila kamu tidak ada lagi kuasa daripadanya, kamu tidak boleh infak lagi. Jadi infaklah harta mana? Harta yang Allah telah jadikan kamu mustakhlaf, menguasainya pada masa ini, pada masa kamu hidup lagi. Falladzina amanu minkum, maka orang-orang yang betul-betul beriman di kalangan kamu, wa anfaqu, lalu dia menginfakkan.
lahum ajrun kabir, bagi mereka yang infakkan itu boleh pahala yang besar, lebih besar daripada benda infak itu sendiri. Wa ma lakum la tu'minuna billah, kenapa kamu masih lagi tidak percaya dan yakin pada Allah? Allah yang memerintahkan infak. War rasul yad'ukum, sedangkan rasul menyeru kamu, supaya kamu beriman sungguh-sungguh pada janji Allah. Litu'minu bi rabbikum, sedangkan rasul menyeru kamu, sentiasa menyeru kamu, litu'minu bi rabbikum, supaya kamu beriman dan percaya sungguh-sungguh pada Tuhan kamu, termasuk janji dia dalam infak. Wa qad akhadha mitsaqakum, dan Allah Taala telah ambil perjanjian daripada kamu di waktu kamu beriman. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu betul-betul beriman, maka infaklah. Sini muqaddar jawab, in kuntum mu'minin fa anfiqu, sekiranya kamu benar-benar beriman, maka infaklah. Ayat 9 targhib pada infak lagi. Huwa alladhi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinah, dialah Allah Ta'ala yang telah menurunkan kepada hambanya ayatin bayyinah, banyak sekali ayat yang jelas nyata. Tujuan ayat-ayat ini liukhrijakum minadh-dhulumati ila nur, supaya dapat dia keluarkan kamu daripada segala kegelapan syirik dan jahil, ila nur, kepada cahaya iman dan ilmu. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan wahyu ini, alamat Allah Ta'ala itu Ra'ufur Rahim. Wa inna allaha bikum la Ra'ufur Rahim, sesungguhnya Allah Ta'ala terhadap kamu maha menyayangi lagi maha mengasihani. Dengan sebab itulah dia turunkan ayat-ayat. Ayat 10, sebab infak kedua. Sebab infak kedua, Allah Ta'ala beritahu infak ini semasa kamu hidup, sebab ia merupakan peluang yang Allah bagi. Setelah kamu mati, maka barang-barang ini bertukar tangan kepada yang lain, tidak lagi menjadi milik kamu, bahkan menjadi milik orang lain. Jadi selama mana dia diberi kuasa pada kamu semasa hidup, infaklah supaya menjadi milik kamu sebenar. Sebab bila kamu infakkan harta itu, maka harta yang telah diinfakkan itu telah sah menjadi milik kamu yang sebenar. Ya, kamu boleh ambil balik dengan jumlah yang banyak. Jadi wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah, maka kenapa kamu tidak sanggup menginfakkan harta di jalan Allah? Sedangkan harta-harta itu walillahi miratus samawati wal ardh, kembali milik Allah belaka segala peninggalan langit bumi. Milik Allah belaka miras. Miras ni apa yang ditinggal oleh manusia. Langit bumi ni milik Allah. Mana pemilik sebenar? Allah. Pemilik sementara kamu. Jadi semasa kamu diberi peluang sebagai pemilik sementara tu, kamu infaklah supaya menjadi milik kekal kamu. Kalau tidak, harta ini akan jadi milik sementara sampai bila-bila. Apabila kamu infakkan, maka apa yang kamu infakkan itu akan menjadi milik sebenar kamu. Jadi kenapa kamu tidak infak di jalan Allah untuk menjadikan milik sebenar kamu? Sedangkan walillahi miratus samawati wal ardh, sedangkan milik Allah lah segala peninggalan manusia apabila dia mati, lapisan langit dan bumi semua sekali. La yastawi minkum man anfaqa min qabli fathi wa qatal. Cuma infak ni berbeza-beza. Infak dalam keadaan mujahadah dan susah payah banyak nilai, tinggi nilai. Infak dalam keadaan senilainya kurang nilai, tapi boleh pahala. Jadi Allah Ta'ala beritahu mereka-mereka yang infak harta sebelum Fatah Makkah, pada permulaan jadi Nabi sampai pada tahun 8 Hijrah ni, infak harta sebelum tu memang tinggi darjah. Jihad dan perang apa sebelum tu tinggi darjah, berbanding dengan infak harta selepas pada tahun 8 Hijrah. Sebab masa 8 Hijrah ni orang kafir Quraisy tak ada, semua jadi umat Islam, dan Arab-Arab sekeliling pun jadi Islam pakai. Jadi infak pun tidak banyak dah diperlukan untuk agama. Jadi Allah kata la yastawi minkum, tidak akan sama di kalangan kamu, man anfaqa min qablil fathi, orang yang diberi taufik infak sebelum pembukaan kota Mekah tahun 8 Hijrah. Memang orang infak pada masa tu banyak pahala. Begitu juga waqatala, tidak akan sama orang yang berperang di jalan Allah Ta'ala, jihad jalan Allah Ta'ala sebelum pembukaan kota Mekah. Sebab jihad pada masa tu nilai tinggi. Ulaika a'zamu darajatan, infak sebelum pembukaan kota Mekah adalah setinggi-tinggi derajat. Mereka-mereka yang boleh infakkan harta sebelum pembukaan kota Mekah a'zamu darajat,
memiliki derajat yang sangat tinggi. Minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu, berbanding orang-orang yang menginfakkan harta selepas pembukaan kota Mekah, berbanding dengan seseorang yang berperang selepas pembukaan kota Mekah. Tapi wa kullu wa'adallahu husna, masing-masing Allah bagi pahala, cuma tinggi dengan rendah derajat. Wa kullu, masing-masing yang menginfakkan harta sebelum pembukaan kota Mekah, yang menginfakkan harta selepas, masing-masing Allah janji pada mereka husna, pahala-pahala yang baik. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Ta'ala terhadap apa yang kamu lakukan maha mengetahui. Mana ikhlas infak kamu dan ikhlas jihad kamu, Allah maha mengetahui. Sebab infak yang ketiga, infak yang ketiga ni bermakna infak kamu apabila kamu buat, Allah ganda-gandakan. Semasa kamu nak guna pada waktu sebenar, itu di syurga, Allah akan ganda-gandakan melebihi daripada bilangan atau jumlah yang kamu infak semasa dunia. Jadi infak ini akan dibesarkan berbanding dengan kamu simpan, boleh jadi tidak akan jadi lagi hak kamu. Jadi apabila kamu infak, Allah ganda-gandakan, akan diberi balik semasa kamu nak guna sungguh di syurga. Dan Allah adakan jumlah ini dalam ayat sebelah ni. Infak ini seolah-olahnya macam pinjam, bagi pinjam yang sementara sebelum mati. Apabila mati, ambil selalu semua sekali sebagai milik kekal. Man zalladhi yuqdirullah, siapa yang bersedia untuk memberi hutang kepada Allah, qardan hasanah, hutang ya ikhlas. Siapa nak bagi pinjaman kepada Allah Ta'ala, pinjaman yang ikhlas, pinjaman sementara. Lalu apabila Allah Ta'ala menerima pinjaman itu, fayudha'ifahu, lalu Allah akan ganda-gandakannya semasa dunia ini lagi. Ganda-gandakannya semasa dunia lagi. Mana diberi ganti balik di dunia ini lagi 10, dan di akhirat tu sekurang-kurangnya 500. Walahu ajrun karim, dan baginya di akhirat pula ajrun karim, pahala yang mulia. Pahala yang mulia sini adalah di segi nilai, ganda yang Allah Ta'ala gandakan itu diberi nilai tinggi. Banyak dosa tapi nilai tinggi pula. Banyak dosa, nilai tinggi pula. Mana kita infak atau dunia ni rupiah Indonesia, tapi apabila kita ambil di syurga, Allah Ta'ala bagi euro. Mana kita sama-sama 100, tapi 100 lain nilai tinggi. Jadi digandakan infak mana rupiah Indonesia 100, Allah ganda dah jadi 1000 dah. Tapi nilai pula ajrul karim ni ditinggikan nilai. Ganda banyak dosa, ditinggikan nilai itu. Allah Ta'ala nak apa? Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum. Ini tafsir. Hari yang mana kamu dapat tengok orang mukmin lelaki wal mukminat, mukmin wanita, yas'a nuruhum, bercahaya pada tubuh mereka, zahir cahaya pada tubuh mereka. Bila ni? Sewaktu meninggalkan medan hisab untuk masuk syurga di titik sirat. Masa perjalanan nak pergi ke syurga daripada medan hisab amal, maka Allah zahirkan cahaya mereka, bercahaya pada badan mereka. Baina aidihim wa bi'imanihim, di depan mereka, di tangan kanan kiri mereka. Sebagai ulama kata kanan saja, sebagai ulama kata kanan kiri, sebab kadang-kadang sebut satu tempat mewakili dua. Depan mereka, kanan kiri mereka bercahaya semasa berjalan nak masuk syurga. Busyrakumul yaum, dikatakan kepada mereka, busyrakumul yaum, bergembiralah kamu, dapat berita gembiralah kamu pada hari ini, kerana inilah hari-hari kamu akan masuk syurga. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, busyrakumul yauma, iaitu jannatun, bayan bagi busyra, yakni kebun-kebun syurga, tajri min tahtihal anharu, yang mengalir di bawah istananya anak-anak sungai. Khalidina fiha, berkekalanlah mereka apabila masuk di dalam. Zalika, kelebihan busyra dan syurga ini, huwal fawzul azim, iaitu kemenangan yang sangat besar, kejayaan yang sangat-sangat besar. Yauma ni badal bagi yauma sebelum, penjelasan lebih. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat, hari yang mana orang munafik laki-laki dan orang munafik wanita, ia duduk sama-sama dengan orang beriman di satu negeri, satu kampung. Kalau zaman Nabi enggak sama-sama duduk di Madinah, tapi dia biasa munafik.
Dia kata kepada lillazina amanu, kepada orang yang benar-benar beriman, unzuruna, tunggu kami. Sebab mereka tak ada lampu, mereka tidak ada cahaya. Unzuruna, tunggu kami, naqtabis min nurikum, supaya kami dapat ambil daripada cahaya kamu. Boleh tupai dengan cahaya kamu, sebab kami tak ada cahaya. Qila, dijawab kepada mereka oleh mereka, irji'u wara'akum, kembali ke dunia semula. Kembali ke belakang kamu, mana kembali ke dunia semula. Faltamisu nura, carilah di sana cahaya. Sebab cahaya waktu ada sini ni semua bekal ni belakang mari. Mereka kata mereka, irji'u wara'akum, kembali ke belakang semula, dunia semula. Faltamisu nura, maka kamu carilah cahaya di sana. Sebab sini ni cahaya hanya telah dibekalkan, tidak boleh cari lagi. Allah adakan gambaran ini, maknanya di segi dunia dulu hidup sekali, tapi akhirat Allah asingkan. Itu beza. Hal ni ada cahaya, hal ni tak ada cahaya. Sebab hal ni akan pergi ke neraka. Faduriba bainahum bisur, lalu diadakan di antara mereka dinding dan tembok. Mana boleh pergi sekat jalan je orang munafik ikut. Lepas tu Allah adakan dinding dan tembok di antara mereka yang beriman, di antara orang munafik. Lahu bab, tembok itu ada pintu. Batinuhu, bahagian batin, bahagian dalam orang mukmin duduk tu, fihi rahmat, ada rahmat syurga. Wa zahiruhu, di luar pintu ni tempat orang munafik duduk, min qibalihi, daripada arah munafik, al-azab, ada azab neraka. Yunadunahum, orang munafik panggil orang beriman, alam nakum ma'akum, tidakkah kami sama-sama duduk sama dalam satu negeri, satu daerah, satu kampung, satu masjid, Masjid Nabawi. Qalu, orang mukmin jawab, betul, bala. Bahkan betul duduk sekali segi tubuh badan. Tapi walakinnakum fatantum anfusakum, akan tapi kamu telah membinasakan diri kamu dengan sebab syirik kamu, dengan sebab akidah tidak betul kamu. Tubuh badan saja duduk sekali, duduk dalam Masjid Nabawi, duduk depan Nabi, semua sekali bakar, tapi tidak supaya fatantum anfusakum, kamu telah membinasakan diri kamu. Fatantum sini mana ahlaktum anfusakum. Wa tarabbastum, dan kamu dulu semasa dunia kamu sentiasa menunggu-nunggu musibah menimpa kami semasa kami berjihad. Kamu menunggu-nunggu musibah kepada kami apabila kami infakkan harta. Wartabtum, dan kamu ragu-ragu tentang agama yang kami anuti. Kamu dulu ragu-ragu, kami yakin. Kamu ragu-ragu tentang agama, kebenaran agama yang kami anuti, yang kami pelajari. Dan ketiganya, wa gharrakumul amani, kamu telah ditipu oleh angan-angan dan khayalan-khayalan yang tidak berasas. Hatta jaa amrullah, sehingga datang keputusan mati Allah. Amrullah, di mana keputusan mati Allah? Wa gharrakum billahil gharur, dan telah memperdayakan kamu tentang Allah ini syaitan yang banyak menipu orang. Gharur mana sifat syaitan, telah menipu kamu dengan sifat Allah, syaitan yang banyak menipu. Syaitan akan beritahu kepada dia, memang agama Allah ni benar, tapi lain kali. Memang Allah Ta'ala ni, segala syariat Allah Ta'ala benar, tapi dia maha memaaf. Jadi dengan dua penipuan syaitan ni, dengan nama Allah ini, manusia ramai tertipu. Agama ni benar, tapi lain kali. Mana dia tangguh-tangguhkan. Allah Ta'ala memang ini hukumnya dia, ini larangan dia, tapi kalau kamu buat, Allah maaf, sebab Allah maha mengampuni. Jadi dengan nama Allah Ta'ala itu syaitan telah guna menipu kamu. Falyawma, maka hari ini, la yukhadhu minkum fidyatun, tidak akan diambil lagi daripada kamu sebaran fidyah, mana sebaran bayaran. Wala minal ladina kafaru, dan tidak akan diambil juga daripada orang kafir-kafir lain. Ia adanya ma'wakumun nar, tempat tinggal kamu hanya api neraka. Ia maulakum, dialah sebenarnya tempat duduk yang layak bagi kamu. Wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembalian neraka lah. Semoga Allah lindungi kita semua. Ayat 16, Zajrun. Jadi orang yang beriman, ayat ini ada riwayat kata turun di Mekah lagi. Orang beriman ni diminta supaya jangan lalai leka. Tidak seperti munafikin, tidak seperti kafir yang lalai leka. Sebab peluang hidup ni hanya sekali. Baik-baiklah, buruk-buruklah, banyak-banyaklah, sikit-sikitlah. Jadi alam yakni, mana belum tiba ke masa
lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman, anta sya'a qulubuhum li dzikrillah, untuk tunduk hati mereka mengingati kitab Allah. Zikir di sini ulama tafsir kata ini kitab Allah. Belum tiba lagi ke masa untuk orang yang beriman untuk tunduk hati-hati mereka pada mengingati Allah melalui kitab Allah. Wa ma nazala minal haq, yakni apa yang Allah Taala turunkan daripada kebenaran. Zikrillah sini mengingati Allah, iaitu wa ma nazala minal haq, wa atas tafsiri, yakni apa yang Allah Taala turunkan daripada kebenaran Al-Quran. Dan tidak patut mereka itu wala yakunu, tidak patut mereka itu jadi diri mereka kalladzina utul kitab, seperti orang yang diberi kitab juga min qablu, sebelum ini sama-sama ada kitab. Janganlah jadi seperti mereka itu. Apa dia? Fatala alaihimul amadu, telah berlalu kat atas mereka zaman yang begitu banyak, zaman yang begitu lama, tempoh begitu lama, tapi tidak muzakarah dan tidak mengaji kitab. Lalu dengan sebab tidak mendekati kitab, faqasat qulubuhum, lalu hati mereka telah menjadi keras. Orang dulu ada kitab juga. Jangan seperti jadi orang dulu yang ada kitab tapi tidak mengingati kitab, menyebabkan hati mereka keras. Dawa katsirun minhum fasiqun, oleh kerana hati keras ramai di antara mereka jadi fasik, jadi kafir. Jadi fasik, jadi kafir. Ayat 17 ini ada hubungan dengan kudrat Allah Ta'ala. In i'lamu, hendaklah kamu yakin, anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha, sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang menghidupkan bumi selepas gersah. Qad bayyana lakumul ayat, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjelaskan kepada kamu berbagai dalil dan bukti. La'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu boleh memahami. Jadi bukti yang sudah ada kepada kamu ni, kamu gunalah kesempatan yang Allah Ta'ala bagi untuk belajar daripada apa yang Allah Ta'ala telah sediakan kepada kamu. Sebab Allah Maha berkuasa. Hati-hati yang gersai Allah Ta'ala boleh hidupkan. Seperti mana bumi-bumi yang gersai Allah Ta'ala boleh hidupkan dengan air hujan dia, maka hati-hati yang gersai Allah Ta'ala boleh suburkan dengan ilmu wahyu. Ayat 18 tarik kepada infak lagi. Innal musaddiqina wal musaddiqat, golongan laki-laki yang memberi sedekah, golongan perempuan yang memberi sedekah, yakni wa aqradallaha qardan hasana, mereka memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman ikhlas buat sementara. Yudha'afu lahum, diberi gandaan. Pemberian itu diganda-gandakan menjadi banyak, kuantiti dia, bilangnya jadi banyak. Walahum ajrun karim, dan bagi mereka akan dapat pahala yang lebih mulia, yakni kualiti dia pun jadi lebih bernilai. Walladzina amanu billahi wa rasulihi, orang-orang yang betul-betul beriman pada Allah Ta'ala dan Rasulnya dan sekalian Rasulnya, ulaika humus siddiqun, mereka itulah golongan yang betul-betul teguh di dalam sifat benar, betul-betul teguh dalam sifat benar, dalam sifat membenarkan akan kebenaran. Wasyuhada'u, dan orang yang bersedia dan orang betul-betul bersedia menjadi syuhada inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Syuhada ini adalah orang yang Allah Ta'ala beri jaminan kerana dia boleh menginfakkan nyawa dan juga harta kepada agama Allah. Lahum ajruhum wa nuruhum, bagi mereka akan dapat pahala dan cahaya pada masa sirat, pada titik sirat. Walladzina kafaru, manakala mereka yang kafir ingkar, wa kadzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabul jahim, mereka itu adalah merupakan penghuni neraka jahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا